بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat semula kita menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan di dalam kitab Syama'ilu Al-Muhammadiyah, iaitu sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, seorang ulama yang lahir pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada tahun 279 Hijrah dalam usianya sekitar 70 tahun, yang memuatkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan pribadi Nabi SAW, akhlak Nabi SAW, ya, tingkah laku, ya, kegemaran, tidur dan sebagainya, yang berkaitan dari sudut sisi manusiawi dan juga sisi kerasulan. Baik, kita masih lagi berada pada bab, iaitu bab yang ke-47, iaitu bab yang berkaitan dengan babu maja'a fi tawadi'i Rasulullah SAW. Itu bab ayat yang datang pada menyatakan tentang tawadhu'nya Rasulullah SAW. Dan dalam bab ini Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah memasukkan dan memuatkan iaitu sejumlah 13 hadis. Dan pada majlis sebelum ini kita berhenti pada hadis yang ke-335, yang merupakan hadis yang ke-6 di dalam bab ini. Jadi ya, kita akan memasuki hadis yang ke-300. Tadi kita berhenti pada hadis yang ke-335, iaitu ya tentang Nabi SAW bila datang ke majlis di mana ada para sahabat, maka Nabi SAW ya dalam keadaan berdiri dan berjalan, manakala para sahabat dalam keadaan duduk dan mereka tidak bangun berdiri untuk menyambut kedatangan Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi SAW ya tawaduknya di dalam menerima kedatangan tetamu dan seumpamanya, mendatangi tetamu atau sahabat. Baik, sekarang kita memasuki hadis yang ke-336, iaitu hadis yang panjang ya, yang menjelaskan agak terperinci tentang kepribadian Nabi SAW. Baik, jadi seperti biasa bacakan hadis yang ke-336. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-Imam al-Hafidh al-Faqih Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Surah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ابن أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. فذكر الحديث بطوله. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاص على العام ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال: فسألته عن مخرجه كيف يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم لا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس أما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملكوا أو يميلوا، لكل حال عنده عتاد، ولا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواسة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبد فيه الحرم ولا تنثى فلتاته متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. Baik, hadis ini adalah hadis yang panjang. Namun hadis ini telah dihukumkan oleh para ulama hadis seperti Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai dhaif jiddan. Tapi maksudnya adalah maksud yang benar kerana ada hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang apa yang dikhabarkan di dalam hadis ini. Baik, kita lihat dan dengar apakah maksud hadis yang panjang ini secara komprehensif, menjelaskan tentang beberapa aspek daripada Nabi SAW yang sungguh besar faedahnya bagi kita, iaitu diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an
Ya. Huma, Al-Hasan adalah cucu Nabi SAW, anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, dan Al-Hasan dia lahir pada tahun 3 Hijrah dan dia meninggal pada tahun 50 Hijrah dalam usia ketika sekitar 45 tahun. Dan dia lah yang menggantikan ayahnya Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin yang keempat, dan hanya memegang tampuk kepimpinan kekhalifahan tak lama, dalam tempoh sekitar 6 hingga 7 bulan sebelum kekuasaannya itu diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ya. Wafat pada tahun 50 Hijrah. Jadi umurnya muda, sekitar 45 tahun. Baik. Jadi riwayat daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, aku telah bertanya bapa saudaraku dari sebelah ibu, iaitu Hindun bin Abi Halah radhiyallahu anhu. Kita kalau Hindun lelaki, perempuan, ni lelaki. Ya. Ada nama-nama yang pengecualian. Ya, atau nama yang dua guna, lelaki pakai, perempuan pun pakai. Ya. Hindun bin Abi Halah radhiyallahu anha. Hindun ini adalah anak Khadijah dengan suami lamanya. Sebelum Khadijah radhiyallahu anha berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keadaan beliau banyak menceritakan tentang keindahan sifat-sifat diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana iaitu Hindun ni dia dekat sebab apa? Sebab dia adalah anak kepada Khadijah radhiyallahu anha. Maknanya anak tiri lah istilahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tentu dekat, sebab dia dekat dengan ibunya, dekatlah dengan Rasulullah SAW. Lalu di antara pemerhatiannya terhadap kepribadian Nabi SAW diceritakan di dalam hadis ini. Ya. Aku ingin supaya ia menggambarkan kepadaku sesuatu dari sifat-sifat Rasulullah SAW. Jadi Al-Hasan ya radhiyallahu anhu minta pada Hindun ni tolong terangkan sifat datuknya, iaitu Rasulullah SAW. Ya, lalu Hindun radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW ialah seorang yang berjiwa besar dan digeruni. Maknanya Nabi SAW seorang yang sangat berwibawa. Itu sudah pasti. Dia memiliki kewibawaan yang tak tertandingi. Melihat wajahnya saja sudah gerun, sudah ada rasa hormat. Ya. Kemudian wajahnya bersinar bagaikan rembulan pada bulan purnama. Ini dulu kita telah mempelajari tentang sifat fizikal Nabi SAW. Ya. Wajah Nabi SAW indah. Ya, sedap mata memandang, menikmati. Ya, ketampanan Nabi SAW itu yang tak tertandingi oleh sesiapa saja. Ya. Seterusnya beliau menyebutkan hadis dengan panjang. Jadi Hindu ni menceritakan yang panjang. Inilah di sebahagian daripada sini. Berkata Al-Hasan radhiyallahu anhuma, aku menyembunyikan daripada Al-Husain. Al-Husain adalah adik kepada Al-Hasan. Ya. Al-Husain ni kalau tak silap dia lahir pada tahun 4 atau 5 Hijrah. Atau kemudian setahun atau 2. Ya, baik. Jadi aku menyembunyikannya daripada Al-Husain radhiyallahu anhu selama beberapa ketika. Tu dia tak nak bagi tahu lagi tentang pendetailan, perincian tentang datuk mereka sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah aku menceritakannya pada beliau, ya, apa yang aku dengar daripada Hindun. Namun aku dapati Al-Husain telah mendahului aku, ya, telah bertanya tentang sifat-sifat Nabi SAW itu, ya, dari Hindun. Tu. Malah aku dapati juga dia ada bertanya pada bapanya, yakni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maknanya dia juga bertanya kepada bapanya dan juga Hindun radhiyallahu anhu. Maknanya dua orang, ya, sahabat Nabi SAW ditanya oleh Husain radhiyallahu anhuma. Sebab ayahnya Islam, dia Islam radhiyallahu anhuma. Ya. Tentang apa yang berkaitan dengan Nabi SAW. Ya, di antara yang ditanya ketika keluar dari rumah, ya, dan semasa keluar dari rumah dan ketika masuk rumah, serta tentang, ya, keadaan majlis Nabi SAW, sehingga tidak ada pun yang tertinggal tentang baginda SAW. Maknanya mereka dapat maklumat, informasi yang detail tentang datuk mereka, iaitu Nabi SAW. Jadi kedua-dua cucu ini sangat perhatian terhadap untuk mendapat maklumat tentang Nabi SAW, iaitu datuk mereka. Lalu berkata Al-Husain, ya, radhiyallahu anhuma, aku bertanya kepada bapaku, yakni bapa dia siapa? Ali radhiyallahu anhu, tentang apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW
ketika masuk, ya, ketika masuk, yakni berada dalam rumah. Dalam rumah ni Nabi SAW buat apa? Ya. Maka beliau menjawab, ya, beliau radhiyallahu anhu menjawab, baginda SAW apabila pulang ke rumah, ya, bila balik ke rumah, baginda SAW akan membahagikan masanya pada 3 bahagian. Jadi Nabi SAW peruntukkan waktunya, ni time management dalam rumah, 3 ya bahagian. Iaitu sebahagiannya untuk Allah. Tu bila? Waktu malam, pada bab sifat, ya, ibadah Nabi SAW. Ya, sebahagiannya untuk Allah, sebahagian lagi untuk ahli keluarganya, iaitu bersama dengan isteri si Nabi SAW. Ya. Dan sebahagian lagi untuk dirinya. Jadi sebahagian lagi untuk waktu Nabi SAW. Orang kata apa? Me time, orang sekarang panggil. Bermain lagi me time. Ya, ada masa untuk peribadi. Memanglah, ya, untuk kita persendirian mengerjakan tugas-tugas kita. Banyaklah aktiviti peribadi kan. Ya, nak update berbagai lah. Ini, jadi time management kita pun dalam contohin Nabi SAW ini. Bagi masa pada 3 perkara. Yang pertama, untuk Allah. Itu nombor 1 ranking dia. Yang kedua, untuk ahli keluarga. Yang ketiga, untuk diri kita. Ya, untuk diri kita boleh korban, boleh disikitkan. Tapi yang banyak kepada siapa? Ya, kepada Allah dan kepada ahli keluarga. Ya, terutamanya kalau keluarga dia besar. Ya, isterinya ramai. Maka hendaklah dia pandai mengatur waktunya. Itu yang pertama. Ya, maklumat yang diperolehi. Kemudian baginda SAW akan bahagikan bahagian untuk dirinya kepada dirinya dan orang ramai. Untuk diri Nabi SAW pula tu, dari 1/3 dibagi 2 pula. Ya, bagi 2. Dibagi 2. Satu untuk diri Nabi SAW, satu lagi untuk umat dia, iaitu para sahabat dan juga orang-orang yang datang kepada Nabi SAW. Ya. Jadi Nabi SAW, betapa sibuknya Nabi SAW. Ya. Masa dirinya sedikit, selebihnya semua untuk yang disebut tadi. Masa yang ada pada dia pun dia berikan kepada separuhnya kepada umat, kepada masyarakat, kepada para sahabat dan sebagainya. Ya. Di mana baginda SAW mengutamakan orang-orang yang khusus daripada orang yang umum. Ya, maknanya Nabi SAW mengutamakan orang-orang yang khusus. Apa orang yang khusus ni? Iaitu tentunya para sahabat Nabi SAW yang paling utama. Ya, para sahabat yang paling senior istilahnya. Kelompok muhajirin, ya, ansor. Ya, khususnya Nabi SAW tentu akan lebih mengutamakan muhajirin berbanding ansor. Kemudian yang lebih dulu masuk Islam dan sebagainya. Ya, orang-orang yang, ya, utama, yang khusus. Apatah lagi para sahabat yang dijamin masuk syurga 10 orang itu. Ya. Daripada orang umum. Orang umum ni maknanya siapa? Orang-orang yang jarang berinteraksi dengan Nabi SAW. Betul kan? Orang yang jauh jaraknya. Macam orang Arab Badui itu kan jauh. Tapi kalau dia datang, Nabi SAW akan beri keutamaan pada mereka itu. Ya. Dan bagi baginda SAW tidak menyimpan sesuatu apapun daripada mereka. Ya, maknanya apa? Nabi SAW tidak pernah pun merahsiakan sesuatu. Semua Nabi SAW khabarkan. Ya, tentunya hal yang berkaitan dengan wahyu. Ya, yang berkaitan dengan wahyu tentang Islam, Nabi SAW sekali-kali tak akan sembunyikan. Semua yang disampaikan secara jelas, telus. Ya, tidak ada ilmu ni khusus untuk kamu je. Untuk yang lain tak payah. Ya, seperti ajaran setengah tarikat. Ya, ilmu ni khusus untuk kamu, bukan untuk orang lain. Ini batil. Ya, jadi Nabi SAW contoh teladan dalam penyampaian hal yang berkaitan dengan urusan din, agama. Nabi SAW pasti akan jelaskan semuanya. Tak satu pun yang disembunyikan. Ya, Nabi SAW sampaikan semuanya. Ya, sebab itu Nabi SAW di antara sifatnya adalah apa? Tabligh. Betul kan? Menyampaikan. Sebab itu kita juga Nabi SAW perintahkan untuk menyampaikan, jangan sembunyi ilmu. Balighu anni walau ayah. Ya, bila kita mengajar para murid-murid kita, jangan kita sembunyikan. Apa saja yang ada kita sampaikan semuanya. Itu adalah ilmu agama, sampaikan. Ya, ada orang dia menyembunyikan sebagai ilmu, dia menyampaikan sebagai ilmu. Ya, ini juga berlaku dalam urusan dunia. Tak nak ajar dia pada pekerja dia, kaki tangan dia. Ya, dia sembunyikan ilmu itu. Itu sungguh satu cara yang salah, menyelisih cara Nabi SAW. Kemudian antara cara baginda SAW membagikan masanya untuk umat pula adalah dengan mengutamakan orang yang ada kelebihan untuk mendapat keizinan daripadanya. Tu biasalah. Ya, kalau ada ramai-ramai orang nak jumpa kita ni, kita akan beri keutamaan kepada orang yang memiliki keutamaan. Ya, Nabi SAW pun susun, pandai Nabi SAW mengatur. Kalau contohnya orang biasa datang nak jumpa kita,
Ada pula orang yang memiliki kedudukan, pemimpin dan jumpa kita, mesti didahulukan pemimpin. Ya, di dalam kalangan masyarakat. Sebab mereka itu adalah tentunya membawa banyak perkara yang besar untuk orang yang dipimpin. Adapun orang biasa, barangkali masalah peribadi dia saja. Yang pemimpin tadi bawa masalah rakyatnya. Jadi pemimpin yang besar ni mesti utamakan orang yang lebih banyak, ya, peranannya dalam masyarakat. Baik. Begitu juga Nabi SAW mengakhirkan masa itu mengikut keadaan utama mereka daripada penilaian agama. Di mana ada dalam kalangan mereka orang-orang yang punya satu hajat, ada yang punya dua hajat, dan ada yang memiliki pelbagai hajat. Maka Nabi SAW akan menyibukkan dirinya bagi mereka yang dengan mereka bagi menjawab pertanyaan mereka tentang perkara yang mendatangkan maslahat untuk mereka dan umat, dan memberitahu mereka apa yang sepatutnya yang mereka ketahui. Ni kan contoh dalam majlis Nabi SAW bersama dengan para sahabat, tiba-tiba datang orang Arab Badui daripada mana datang, terus jumpa Nabi SAW, tanya, betul kan? Seperti hadis riwayat Imam Malik, hadis riwayat Anas bin Malik tu, mata sa'ah, langsung tanya je. Ya. Ada juga dalam kes lain dia datang tanya, ya, dia tanya, ya, tentang minta nasihat daripada Nabi SAW. Lalu Nabi kata apa? La taqtu', la taqtu'. Tu. Jadi Nabi SAW tahu keutamaan siapa yang patut diberikan keutamaan. Tentu orang yang datang ni ada masalah. Jadi Nabi SAW kena segera selesaikan masalahnya. Jadi ini adalah kemahiran tahap tinggi Nabi SAW. Dia seorang pemimpin yang hebat. Sebab apa? Nabi SAW adalah Rasul. Kalau istilah orang biasa ni, dia Allah berikan firasat. Dia tahu yang mana yang patut nak didahulukan. Ya, murid mana yang perlu diberi perhatian lebih. Sebab dia tahu murid ini memiliki potensi besar, ya, supaya nanti dia akan menjadi seorang ulama besar. Maka dia beri perhatian. Ya, yang ini kurang sikit, kurang perhatian. Itu bukan bermakna tidak adil, tak, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Daripada membazir masa untuk melayan orang yang tidak ada potensi, ya, buat macam mana pun tetap dia seperti itu, kerana barangkali kecerdasan dia rendah. Ya, it takes time. Diutamakan dulu yang sangat cerdas, yang berpotensi. Lihat para ulama dulu, Allah beri mereka firasat, ya, dan tepat firasat mereka itu. Bukan makna mereka mengetahui perkara yang baik, tapi Allah bagi mereka satu keistimewaan. Gerak hati, gerak rasa, gerak hati. Hati mereka bersih. Jadi Allah limpahkan mereka, ya, seolah ilham. Contoh macam mana? Dia disebut tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Nanti dia besar dia jadi apa? Hebat. Imam Malik rahimahullah. Ketika tengok saja pertama kali jumpa, tahu dah. Dia tentang wibawanya, potensi yang menakjubkan yang dimiliki oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu juga kita sebut sebelum ni, ya, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika orang tu test dia hadis tu, ya, dia baca tulis padam terus dia boleh hafal. Dia kata jika anak kecil ini panjang umurnya, dia akan jadi orang besar nanti. Betul tak? Terbukti. Begitulah para ulama sepanjang zaman. Ya, apa yang mereka sebut tu, ya, Masya Allah, Allah kabulkan. Kerana Allah kurniakan mereka firasat yang sangat tinggi. Jadi baginda SAW berkata kepada mereka, hendaklah orang yang hadir memberitahu orang yang tidak hadir. Dan hendaklah semua yang menyampaikan, ya, semua sampaikan kepadaku hajat atau keperluan orang yang tidak mampu menyampaikan sendiri kepadaku. Kerana sesungguhnya orang yang menyampaikan kepada sultan yang dipemerintah satu hajat, seseorang yang tidak mampu menyampaikan sendiri, Allah akan meneguhkan kedua kakinya pada hari kiamat. Ini apa ni? Jangan menyembunyikan ilmu. Apa yang kamu tahu yang datang daripada Nabi SAW, sampaikan. Ya. Jangan tunggu nak jadi alim baru nak sampaikan. Oh, saya nak belajar dulu bertahun-tahun baru nak mengajar. Tak. Kerana kita belum tentu Allah bagi kesempatan usia sampai seperti mana yang kita inginkan. Sebab tu ada ilmu kita kongsi. Kongsi dalam Facebook, kongsi dalam WhatsApp. Ya, ilmu apatah lagi ilmu syariat. Kita dengar hadis, ya, kita cari search, kemudian kita copy, kita paste, kita buat sedikit uraian. Itulah dia ilmu yang berpanjangan. Semua orang boleh melakukannya. Sebab itu handphone kita tu sama ada kita nak guna dia untuk menjana pahala atau nak menjana dosa. Dua pilihan saja. Ya, hidup kita ni hanya ada pada dua pilihan. Sebab itu para ulama salaf menyebutkan, sekiranya kamu tidak menggunakan masa kamu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka pasti masa kamu itu kamu akan guna untuk bermaksiat kepada Allah. Itu je rumus masa, bagi dua. Ketaatan atau kemaksiatan. Tengah-tengahnya adalah dalam perkara yang harus, untuk keperluan pribadi. Masya Allah. Jadi, ya, jangan sembunyikan ilmu, sampaikan. Tak perlu tunggu alim dan sebagainya. Ya. Kemudian apabila seorang memenuhi hajat seseorang,
Maka Nabi SAW sebut nanti di negeri akhirat Allah akan permudahkan dia, iaitu di atas titian sirat. Dan ini ada hadiah lain, betul kan? Orang siapa yang mengangkat kesulitan seseorang, nanti Allah angkat kesulitannya di negeri akhirat. Dan Allah akan mempermudahkan ketika dia meniti titian sirat. Jadi hidup kita jangan menyusahkan orang. Hidup kita hendaklah menyenangkan orang. Itu prinsip penting. Jangan keberadaan kita tidak diraikan. Pemergian kita tidak dipedulikan. Jangan jadi seperti itu. Kita hendaklah jadi pribadi yang bila berada memberikan manfaat. Bila kita tiada, orang ingat tentang keberadaan kita. Baik. Tidak disebutkan di hadapan Nabi SAW melainkan perkara yang sedemikian sifatnya. Kemudian, dan baginda SAW tidak menerima daripada sesiapa pun urusan yang berlainan daripada itu. Mereka yang para sahabat besar masuk bertemunya ibarat para peninjau. Ibarat orang yang balik daripada satu tempat mendapat maklumat, lalu sampai kepada orang yang mereka kembali itu. Dan tidak berpisah daripada baginda SAW melainkan dengan membawa pulang bekalan. Apa mereka itu dapat? Bila para sahabat datang kepada Nabi SAW, bersegera mereka itu bertemu Nabi SAW dengan tujuan, sebab. Di mana bila mereka pulang daripada majlis Nabi SAW, apa yang mereka bawa pulang adalah perkara yang sangat bermanfaat bagi mereka. Sama ada dari ujaran Nabi SAW, iaitu sabda Nabi SAW berbentuk tausiah, wasiat, sabda Nabi SAW, atau mereka melihat dan belajar daripada akhlak sopan santun Nabi SAW dalam melayan kehadiran keberadaan mereka. Serta mereka keluar sebagai penunjuk-penunjuk. Jadi apa? Kepada kebaikan. Setelah mereka berada bersama Nabi SAW, tentu mereka dapat ilmu. Dengan bekalan ilmu itulah mereka sampaikan kepada orang lain. Dan itulah hadis-hadis yang telah sampai kepada kita sampai saat ini terpelihara. Jadi para sahabat, mereka bukan hanya mendapat untuk diri mereka, tapi mereka sampaikan pada orang lain. Kemudian Al-Husain radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya pula beliau, yakni Ali radhiyallahu anhu, tentang kehidupan Nabi SAW di luar rumahnya. Tadi tanya Hindun, ni tanya Ali radhiyallahu anhu. Tengok, ada beza tak? Atau ada penambahan, faedah. Maka apa yang baginda SAW lakukan? Lalu beliau menjawab. Siapa ni? Ali radhiyallahu anhu, ayah kepada Al-Husain radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menjaga lidahnya, melainkan untuk urusan yang perlu baginya. Ni Nabi SAW sangat menjaga lisan. Lisan Nabi SAW sangat teliti. Sebab itu Nabi SAW sebut banyak hadis-hadis tentang penjagaan lisan. Jika tidak digunakan dalam jurusan yang mendatang manfaat, pasti dia akan datang dalam jurusan yang membinasakan. Sehingga para ulama menulis banyaknya kitab-kitab memfokuskan khusus perbahasan tentang iaitu bencana lisan atau bahaya lisan. Kerana apa? Kerana hadis yang berkaitan dengan lisan ni banyak. Kenapa para ulama menyebutkan tentang bencana lisan? Sebab lisan dia lebih tajam daripada mata pedang. Sebab lisan yang menyebabkan majoriti manusia dihumbankan ke dalam neraka. Jadi majoriti penghuni neraka ni sebab lisan. Sebab itu sebelum ni kita telah belajar tentang ucapan Nabi SAW, gurauan Nabi SAW, iaitu komunikasi Nabi SAW. Nabi bagi contoh, di antara hadis yang sangat agung, barang siapa yang berpegang dengan hadis ini maka dia selamat. Apa dia? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan punca kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini, majoritinya datang daripada lisan. Perkelahian, perseteruan, sampai membawa kepada pembunuhan, sampai membawa kepada perceraian rumah tangga, sampai kepada pembunuhan, sampai kepada kekufuran, kesyirikan, semuanya didominasi oleh lisan. Sebab itu Nabi SAW mengajar kita dari hadis ini. Apa kata sini? Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Rasulullah SAW menjaga lisannya, melainkan untuk urusan yang perlu baginya. Jadi jaga-jaga. Sebab itu lisan ini hendaklah digunakan untuk kebaikan saja. Sebab itu dalam hadis disebut, kafa bil mar'i ayyuhaditha kafa bil mar'i ma sami'a ayyuhaditha. Tak ingat hadis itu. Cukuplah seorang dinamakan pendusta apabila dia sampaikan apa saja yang dia dengar. Dia berjana daripada mana dia dapat gelaran dusta ni?
lisan. Ini boleh kena hampir keseluruhan manusia. Sebab apa? Kalau dia menyampaikan apa saja yang dia dengar tanpa dia tapis, tanpa dia verify, dia clarify, maka dia masuk dalam ni, pendusta. Pendusta kalau dalam hukum agama apa? Tak diterima kesaksian dia. Dalam ilmu hadis tertolak terus. Kazib, kazab. Maka ini bencana yang sangat besar. Dia bercakap dusta. Ini lisan. Jaga lisan. Jangan seperti orang istilah sekarang, mulut laser. Dia tak sayang mulut. Mulut tak bersih. Ini semuanya bencana. Orang yang ada penyakit lisan ni, sungguh sulit sungguh untuk diubati. Kecuali ikut terapi Nabi SAW, bercakap bila perlu. Dan biasanya orang yang bercakap mulut laser ni apa sebab? Hatinya kotor. Hatinya sakit. Itu saja punca dia. Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Merasa dia saja yang sentiasa berada di pihak kebenaran. Perkataannya pantang dibantah. Maka dia melenting, membidas, cepat sekali kebangkitannya. Dia orang yang lisan dia tajam. Dia mendahului emosi dia, bukan akal dia. Ketika dia berbicara tu, dia tak letakkan akalnya di depan. Sepatutnya sebelum berbicara, fikir dulu. Ada manfaat atau tidak? Ada mudarat atau tidak? Sebab itu, diam itu lebih baik. Kerana meredam nafsu amarah yang bersarang, berlubuk, kukuh dalam hati. Dan syaitan pula sangat memanas-manaskan situasi. Sebab itu kita lihat, dalam lawak jenaka saja boleh mendatangkan ketajaman lisan. Ketajaman lisan akhirnya boleh membawa kepada pembunuhan yang sadis. Penceraian rumah tangga. Ini sungguh sesuatu yang wajib dijaga. Bagi orang-orang yang memiliki lisan yang tajam. Bencanalah yang akan dia raih. Kerugianlah yang akan dia tuai selama-lamanya. Menyesal sudah tiada berguna. Ibarat peribahasa orang tua-tua, telajak perahu boleh diundur, telajak lisan, telajak kata buruk binasa. Binasalah pemiliknya. Masya Allah, sungguh tepat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan itulah Nabi SAW menunjukkan akhlaknya. Jaga lisan. Restore ni. Your tongue. Very dangerous. Melainkan untuk urusan yang perlu baginya. Lisan hanya untuk yang perlu. Berzikir, membaca Quran, bercakap yang baik dan seumpamanya. Dan ini perlukan perlatihan, mujahadah tahap tertinggi. Kemudian baginda SAW menjinakkan orang ramai kepadanya, mendekatkan orang ramai kepadanya dan tidak melarikan atau menjauhkan mereka darinya. Jadi ini menunjukkan apa? Dakwah Nabi SAW adalah untuk menarik manusia kepada beriman, kepada melakukan amal-amal soleh, bukan menjauhkan manusia. Bahkan ada di kalangan pendakwah menjatuhkan hukuman dengan tanpa dalil yang jelas. Tugas mereka untuk menerakakan seorang yang muslim. Mengkafirkan seseorang tanpa landasan yang syar'i. Memang ada hukum, tapi bukan semua orang, bukan sembarang. Bab mengkafirkan seseorang, bab membid'ahkan seseorang, kalau dia tegak di atas dalil yang sahih dan soreh, maka tafadhal. Tapi bukan semua orang boleh melakukannya. Bagi orang yang memiliki ilmu, itu pun hendaklah dilakukan dengan cara yang sangat halus lagi teliti. Kalau dah memang terang-terang orang itu melakukan kekafiran, melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, maka wajib ditegakkan hujah baginya. Tapi dalam bab ini jangan bermudah-mudah dengan menjatuhkan hukuman kalau kamu tidak menguasainya. Kalau belum jelas lagi, ada syubhat, maka tahan dulu lisan kamu. Ini berbahaya. Contoh orang yang menuduh para ulama Rabbani. Sebagaimana yang berlaku kes sekarang. Ada orang yang memutablitkan kenyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ini seorang ulama besar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah seorang ulama besar yang besar jasanya pada Islam. Dua orang ulama ni di antara ulama yang terzolimi oleh musuh-musuhnya. Hendaklah seorang itu menegakkan keadilan terhadap kawan maupun lawan. Ni Allah Ta'ala perintah, i'dilu. Tegakkan keadilan. Kerana keadilan itu dekat dengan ketakwaan. Kadang-kadang orang ni yang menjatuhkan harga diri para ulama dengan mendatangkan pelbagai fitnah, nak dibandingkan diri mereka itu dengan ulama yang mereka rot itu, yang mereka tuduh itu, ibarat langit dan bumi. Orang seperti ini tak tahu kadar diri mereka. Satu kitab pun mereka tak pernah hasilkan. Padahal para ulama itu, Masya Allah,
Ya, puluhan, ratusan kitab dalam pelbagai bidang. Kemudian telah diberi tazkiyah oleh para ulama sezaman dengan mereka. Ya, bahkan disebut mereka itu adalah para ulama rabbani, bahkan disebut sebagai ulama mencapai tahap kewalian, tahap tinggi. Ya, baca biografi mereka dalam kitab-kitab yang menjelaskan daripada murid-murid mereka, para ulama ya yang sezaman dengan mereka. Tapi mereka itu yang tak tahu kadar diri, ya sungguh berani ya untuk menjatuhkan harga diri para ulama. Dahlah apa yang mereka sampaikan itu fitnah, ya tadlis, ya maka sungguh mereka akan bertanggungjawab di negeri akhirat nanti. Ya, takutlah kamu bahawa darah para ulama rabbani itu beracun. Nanti kamu akan terbinasa di negeri akhirat. Terlajak saja ucapan, ya hak sesama manusia tak akan diampuni oleh Allah. Mereka manusia yang kamu tuduh itu, yang kamu zalimi itu sendirilah yang akan mengampunkan kamu. Bagaimana kamu akan dimaafkan oleh dia kerana dia sudah meninggal dunia. Jadi sebelum kamu nak rod seseorang ulama itu, pastikan kamu telah menyediakan satu jawapan. Jawapan apa? Di hadapan Allah nanti. Aku rod dia, ini dalilnya. Tapi kalau dalil kamu tak kena, kamu buat berdasarkan hasad dengki, maka persiapkanlah untuk jadi orang yang muflis. Sungguh orang-orang seperti ini terkena penyakit yang sangat berbahaya. Dah ditegur tetap degil. Inilah kesombongan. Ya, maka berlepas dirilah daripada orang-orang seperti ini. Jangan menghadiri majlis-majlis mereka kerana mereka lebih membawa kebinasaan. Walaupun ceramah mereka, bahasa mereka sangat memukau, mengagungkan, tapi berapa ramai orang seperti itu yang disebut oleh Nabi SAW, mereka adalah du'at abwabun nar. Para du'at yang mengajak manusia kepada neraka. Apa dia? Menyebarkan fitnah, tidak amanah dalam ilmu, ya, melakukan tipu daya dan sebagainya, dan tidak berlaku adil, ya, dalam khususnya orang yang berbeza pandangan dengan mereka. Sungguh kita peranan para du'at haruslah jujur, amanah dengan ilmu, dan kita menyampaikan itu untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada kita. Apabila kita salah, ditegur, terbukti kebenaran, maka rujuk kepada kebenaran. Itulah dia ciri orang yang bermaruah, ciri orang yang tawaduk. Lihat ni, Nabi SAW mengajar pada kita, jaga lisan, be careful, ya, extra careful, not only be careful, but must put extra careful. Sebelum nak berbicara, tanya dulu, ya, tepat tak ni pemahaman kita? Ya, jangan jadi orang yang rugi di negeri akhirat. Baik, teruskan, iaitu Nabi SAW ya, mengajak manusia kepada agama, menjinakkan mereka supaya mereka kembali kepada agama, kepada fitrah yang benar. Ini huraian. Dan bukan untuk menjauhkan mereka. Jadi sebab itu gerakan dakwah salafiyah, dakwah sunnah yang mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah untuk mengajak manusia agar berjalan kukuh di atas agama yang benar, supaya kita terselamat nanti di negeri akhirat. Baik. Kemudian Nabi SAW memuliakan orang yang mulia daripada setiap kaum dan melantiknya untuk memimpin mereka. Nabi SAW kadang-kadang ya diberikan, Nabi SAW memilih seorang pemimpin di kalangan kaumnya, siapa yang jadi pemimpin. Contoh, ya bukan saja pemimpin dari satu kabilah itu, pemimpin yang jadi imam solat. Contoh, ada seorang anak kecil bagi satu kaum, tak ingat siapa dia, Amru bin apa. Ya, dia tu budak kecil. Ya, baru balik umur 6-7 tahun. Lalu dia dilantik menjadi pemimpin. Pemimpin dalam solat berjamaah. Sebab di kalangan kaum dia tu yang paling banyak hafalan Quran dia. Lalu dia jadi imam. Ini dalil dalam bab fikah, budak kecil yang belum balik boleh jadi imam dalam solat. Dan solat itu tak perlu diulang semula. Dan ini adalah fatwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Al-Um pada jilid yang pertama, iaitu menjelaskan tentang hukum ya imam. Kalau imam anak zina boleh tak? Imam orang buta mengimamkan orang celik boleh tak? Ya, imam budak-budak belum balik jadi imam boleh tak? Boleh. Jadi menunjukkan apa? Mafhumnya, kalau budak kecil yang belum balik mumayyiz boleh jadi imam, apatah lagi duduk bersama saf dalam solat berjamaah, lagi boleh. Tapi pada satu ketika ada setengah tempat sebelum ini, kebanyakan masjid melarang anak kecil berada bersama saf dengan orang dewasa, sehingga dia buat satu ya saf yang asing. Letak lagi signboard, kalau budak kecil tu kita bawa anak kita nak solat sebelah kita, ada pula penjaga dia dengan garang, dengan kasar dia tarik anak kita daripada kita. Lalu kita kata, kenapa tarik? Anak saya boleh duduk sana. Tak boleh, duduk belakang. Masya Allah. Tapi dengan usaha besar inilah yang dilakukan oleh ustaz-ustaz sunnah, ada istilah ustaz sunnah yang berceramah di mana-mana masjid. Akhirnya persepsi itu selama sedikit makin dah berubah. Akhirnya masyarakat dah boleh terima dah, bahawa anak kecil itu boleh duduk sekali dengan
orang dewasa. Inilah dia jasa orang-orang yang mengajak kepada sunnah. Masya Allah. Bukan itu saja, tentang soft juga sering ditekankan. Yang satu ketika itu asing, jangan. Sekarang dah banyak masjid-masjid meletakkan gambar-gambar supaya dirapatkan, walaupun masih belum dapat sempurna. Ya, anak-anak kecil pun sudah boleh duduk bersama dengan orang dewasa. Masya Allah. Ini berkat jasa siapa? Pendakwah-pendakwah yang menghidupkan sunnah ni lah. Ya, yang menghidupkan perkara itu. Masya Allah. Yang selama ni tak dipedulikan. Ya, tentang bab tersebut. Baik, kemudian ya, Baginda sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan orang mulia daripada setiap kaum dan melantiknya untuk memimpin mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa beringat. Ya, beringat, berjaga-jaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat berwaspada terhadap apa? Tipu daya sebagian daripada orang-orang kafir musyrikin, orang munafik, ahlul kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam very particular, teliti dia. Hazar, berjaga-jaga. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita agar berjaga-jaga. Ya, dan Nabi SAW larang kita iaitu membuat andaian. Beza. Andaian iaitu buruk sangka, bersangka-sangka dengan hati-hati lain. Contoh, kita lihat seorang yang tak dikenali. Ya, jalan mundar mandi di depan rumah kita. Kita tak boleh buruk sangka. Dia pencuri ke boleh. Kita dahulu berhati-hati. Ya, perhati dia. Jangan datang satu sesi ni pencuri ni. Rupanya dia bukan pencuri. Rupanya dia mundar mandi itu sebab dia sedang memikirkan sesuatu. Ada masalah. Bila kita tanya, kenapa tuan ada di sini mundar mandi? Oh, saya dia ada masalah, stres. Yang tu yang saya berjalan tu sedang memikir nak menyelesaikan satu masalah. Apa masalahnya? Ya, saya dibuang kerja. Ya, di rumah dapur dah tak berasap berapa lama. Pening kepala saya memikir. Saya pun dia tak tentu hala dah. Tak macam mana saya boleh duduk di depan rumah tuan. Ya, saya pun dah tak jumpa jalan. Macam sesat, jalan ke depan, jalan ke belakang. Sebab terlalu memikirnya masalah. Tu kan hati-hati. Selamat tak kita? Selamat kita, selamat dia. Tapi kalau kita buat prasangka, pencuri dia, kita dapat dosa. Dia tak. Tu kaedah. Ni bukan senang ni nak ada kaedah begini. Ya. Baik. Kemudian, ya, dan menjaga diri daripada mereka. Namun tidaklah sampai menghalangnya daripada bermanis muka dan berakhlak baik dengan sesiapa saja daripada mereka. Ini kan hazard, berhati-hati, betul kan? Nabi SAW. Baginda SAW sentiasa bertanya khabar sahabat-sahabatnya yang tidak kelihatan. Tu Nabi SAW sangat observant. Sebab tu ketika satu kisah Nabi SAW datang ke masjid. Kemudian dia lihat ada Nabi SAW ingat. Selalu Nabi SAW nampak apa bila datang masjid? Seorang wanita hitam yang sering menyapu di masjid Nabi SAW. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, bila datang Nabi SAW tengok tak nampak dia. Lalu Nabi SAW tanya pada para sahabat, mana tu yang bersihkan masjid? Lalu para sahabat kata, ya Rasulullah, dia telah meninggal. Malam tadi meninggal. Nabi SAW datang siang. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa kamu tak bagi tahu aku? Pada pandangan para sahabat radhiyallahu anhum, wanita ni tukang siap, ya, tukang sapu masjid, hamba abdi lagi. Apa nilainya? Orang bawahan, orang rendahan. Ibarat kita lah dalam organisasi. Ya, kalau jabatan kerjaan tu ada pegawai paling rendah, pegawai AM. Kerja-kerja AM ni, dulu SPM, dulu SRP je kelulusannya. 2 tahun kelulusan, insya-Allah. Sampai PhD, master, doktor, apa bagailah. Siapa nak layan? Tak pandang pun. Ya, ni kebiasaan rata-rata orang. Tak ada CEO, ya, ajak dia punya tukang kebun di tempat kerja ataupun cleaner. Mari duduk sekali, kita minum, kita makan, saya belanja awak nak. Kita tengah hari ni naik kereta saya bawa. Ada tak? Sulit nak dicari. Sulit. Kalau ada pun dia tolong beli nasi lemak bungkus saya bagi. Tapi kalau nama nak bawa cleaner dia tu naik kereta dia pergi makan bermajlis dengan orang lain, tak bawa dia. Kalau ada ni sungguh luar biasa. Tu, Masya Allah. Tapi ada contohnya. Memang ada, tapi jarang. Yang ada terkini yang kita tengok tu. Tu. Ya, menteri di Jabatan Perdana Menteri. Iaitu apa, Menteri Agama, Masya Allah. Ya, bekas mufti wilayah. Ya, makan sekali duduk semeja dengan cleaner, housekeeping, yang buat housekeeping. Duduk sekali, humble person. Ni contoh orang yang humble. Ya, baik akhlaknya, Masya Allah. Ya, hafizahullah ta'ala, Masya Allah. Ni, ya, padahal menteri, ya, dilayani dia, Masya Allah. Jadi apa nak sebut sini? Nabi SAW tadi, lalu Nabi SAW kata, ya, tunjukkan aku di mana kuburnya. Lalu Nabi SAW bersama para sahabat ikut pergi ke, ya, perkuburan. Lalu Nabi SAW solat jenazah untuk tadi budak hitam tu, wanita hitam. Kalau tak silap dalam hadis lain disebutkan, ya, sungguh dia telah mendapat, ya, terang kuburannya, ya, ataupun dia
Ini tak pasti, tak boleh sebut. Nanti kena clarify. Tapi bila Nabi SAW menyolati jenazahnya, maknanya itu ada tanda-tanda kebaikan. Betul kan? Masya Allah. Nabi SAW sangat teliti. Ya. Bila tengok para sahabat kadang-kadang muram, ketika Nabi SAW solat, berpaling, lihat, Nabi SAW sangat mengambil berat. Tanya khabar. Ya. Baik, ini adalah leader yang sangat bagus. Kemudian, ya, juga sering bertanya orang ramai apa yang berlaku dalam kalangan mereka. Dia berkata yang baik bagi perkara baik dan menyokongnya, dengan berkata yang buruk bagi perkara yang buruk dan berusaha melemahkannya. Ya, baginda SAW sentiasa istiqamah dalam segala urusannya tanpa kelang kabut lah, maknanya tak tentu hala. Nabi SAW very consistent. Maknanya very systematic lah, terurus. Ya, aturan hidup Nabi SAW. Tak adalah kelang kabut ikut tak tentu hala kita ni. Tak tahu nak buat apa, lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa. Ikut dan kita je. Bukan. Nabi SAW seorang yang sangat teratur, tertib urusan kerja hariannya. Very good in terms of managing perancangannya. Good planner. Not only good planner, also good executor. Merancang dan melaksanakan, dua-dua sempurna. Ya. Baginda SAW tidak pernah lalai kerana bimbang, tak pernah alpa. Jika mereka lupa, jika Nabi SAW lupa, nanti para sahabat pun akan turut alpa dan cenderung. Ya. Yang ini kepada kerehatan dan meninggalkan kewajipan, atau mereka akan berpaling atau lari darinya. Nabi SAW tunjuk tu. Ya. Bila datang waktu solat. Ya, para sahabat pun ikut Nabi SAW. Tidak sambil lewa atau bermudah-mudahan. Baginda SAW hadapi setiap keadaan dengan persediaan. Nabi SAW tidak lalai daripada hak. Jadi tidak mengabaikan tanggungjawab menunaikan hak bagi yang berhak. Dan tidak pula melampaui yang hak. Ya. Orang-orang yang berada dalam darjat serta baginda SAW dan kalangan manusia adalah orang yang terpilih dari kalangan mereka. Panjangnya hari ini. Ya. Jadi Nabi SAW telah berjaya mentarbiah para sahabatnya menjadi orang-orang yang hebat setelahnya. Betul kan? Masya Allah. Lalu berkata Al-Husain radhiyallahu anhu, aku bertanya pula tentang majlis Rasulullah SAW. Ya, tentang majlis Nabi SAW ni bersama dengan para sahabat. Macam mana majlis dia? Lalu beliau radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah SAW tidak bangun dan tidak duduk melainkan dengan berzikir. Nabi SAW dalam keadaan apa pun berzikir. Duduk, ya bukan macam kita mengelamun, tak tahu apa fikir. Nabi SAW berzikir. Apa saja zikir-zikir yang tak terikat dengan waktu. Betul kan? Astaghfirullah ke, ya subhanallah dan sebagainya. Ya. Jadi dalam apa pun keadaan, Nabi SAW memanfaatkan waktunya untuk perkara yang mendapat redha Allah, iaitu ingat kepada Allah. Inilah cirinya. Ingat kepada Allah ni macam-macam. Manusia berzikir, ya, baca buku, baca kitab, melihat alam, ayat-ayat kauniyah, ya, nampak kebesaran Allah. Hati dia tak pernah lalai daripada perkara-perkara yang mendekatkan diri pada Allah. Maknanya dia tidak laro ni lalai, langsung tengok apa, ingat dunia je, ingat perkara-perkara yang merugikan. Jika baginda SAW sampai jadi satu majlis, ada satu perkumpulan orang, jadi para sahabat lah, beliau akan duduk. Ya, duduk di mana? Di tempat yang kosong, di mana berakhirnya majlis. Ya, tu. Dan baginda SAW menyuruh para sahabatnya agar melakukan sedemikian. Ya. Jadi Nabi SAW bila datang di majlis ni, dia ambil tempat kosong duduk. Bukan macam kita. Bos datang, ustaz datang, kosong bagi ustaz duduk situ. Tak, Nabi SAW duduk di mana tempat kosong, situlah Nabi SAW duduk. Nampak tak? Tak mengambil hak orang lain. Macam kita lah pergi masjid. Dulu ni masjid ni satu penyakit lah. Ya. Kalau budak-budak tu dah datang awal duduk depan, tiba-tiba ada pula seorang yang pandai mengatur ni. Ni solat Jumaat selalu ni. Dia pergi alih, dia pergi halau budak-budak tu. Budak belakang. Bagi orang tua duduk. Orang tua tu dah dekat azan pun datang. Yang budak tu tadi awal datang. Ni cara yang salah. Sebab itulah masjid tak ada ramai budak-budak. Sebab dia benci pada orang tua yang melayan mereka cara begitu, birokrasi. Kamu dah lambat, duduk dah belakang. Ini datang lambat, langkah bahu orang tu, langkah bahu orang ni, langkah bahu orang tu duduk depan. Ini dilarang. Dalam hadis sebut larang. Pada hari Jumaat, jangan melangkah-langkah bahu orang. Ada satu YouTube dia buat, langkah seorang dia barang, langkah seorang dia speed down je kawan tu. Tangkap boom perempuan tu. Guna bahasa tak faham, buat ilustrasi terus, praktikal. Sebab larangan keras. Ini pula pandai dia tu. Budak-budak dia betul dihalau belakang. Ya, kalau duduk belakang kali bising kamu marah. Inilah yang Nabi SAW suruh buat, dia tak buat. Yang Nabi SAW suruh buat, dia tak buat.
Ni ahli masjid ni. ATK lagi. Ni jahil nama dia. Waktu kuliah tak dengar aja. Ya, duk siapkan makanan nak makan, sekejap lagi. Mori. Biasa ni. Tak percaya tengok. Ketika ustaz dia menyampai kuliah, dia dah siap hidang lah. Dia duduk mentang kapet lah, seprah lah. Kamu duduk situ, dengar. Itu yang banyak terlepas tu. Ya, tu sangka baik. Sebab sangka baik ada ustaz yang menyampaikannya. Yang biasa yang menyampaikan ni siapa? Ustaz-ustaz yang mengajak bersunnah. Tapi waktu dia terang tu dia tak dengar. Patutnya masjid surau ni dah ada SOP seperti itu. SOP apa? Macam mana dalam interaksi dengan anak-anak kecil. Tu hajar tu tulis satu-satu. Ya, welcome to our mosque. Anak-anak kecil dahulukan mereka. Senyum pada mereka. Pegang mereka. Puji mereka. Last kali yang yang ultimate-nya tengok konsisten mereka itu bagi token hadiah as a reward, recognize. Barulah budak-budak tu nanti seronok datang masjid. Ya, ini budak-budak seronok sebab budak-budak sifat dia suka benda seronok dia, kecil-kecil suka main, suka jumpa kawan. Sebab tu bulan Ramadan budak-budak suka datang masjid. Sebab tu waktu tu orang ramai. Bila orang ramai orang dewasa, budak-budak ramai, orang tua tak dapat kawan budak kecil tu. Sebab dah terlampau ramai orang, dia nak pergi selit-selit, nak pergi marah budak-budak tak sempat lah. Budak-budak seronok waktu tu. Ya, sebab kurang kawalan. Tu. Dia ramai seronok. Ya, bulan lain hilang budak-budak. Langsung tak datang lagi dah. Sebab apa? Nanti sekejap lagi tengoklah. Ya, sampai-sampai kadang-kadang ustaz dah bagi salam tu. Ya, yang duduk belakang imam tu. Tu anak siapa tadi bising bukan main. Ya Rabbi. Dengar ni semua orang. Terasalah hati ayah yang bawa anak. Ni, orang yang tak tahu kadar diri. Macam dia tak pernah jadi budak. Macam dia jadi budak dulu. Dia tahap malaikat dia. Padahal barangkali dulu dia tu lah. Macam jin. Macam apa? Macam apa kalau orang kata dia budak-budak ni? Macam apa tak tahulah ada. Dia istilah untuk budak-budak ni. Tu. Istilah dia kata jahat macam jin. Tu. Tak sedar ke diri. Dan lebih parah dia tu baru insaf je. Baru umur 60 baru insaf jadi ahli masjid. Patut dia malu budak-budak kecil tu. Yang belum balik dah sampai ke masjid. Ni manusia orang Melayu ni dia unik sikit, dia pelik. Ya, Masya Allah, kasihan. Jadi marah. Orang Melayu tengok tak tahu je. Orang tua-tua tu. Ya, utamanya orang tua. Kasihan. Ni pengalaman. Ya. Kita bawa anak, dia tengking anak kita. Kita sebelah, cakap elok tak boleh. Ya, pada anak kita disiplin, solat pandai dah. Duduk sebelah kita diam, tak bergerak, tak keluar pun daripada barisan. Lepas tu tengok kalau kita letak kita dengan dia orang tua duduk sebelah kita tu mula tengok semacam tu. Masam aja. Kemudian kalau yang jenis apa open direct tu terus dia kata letak anak belakang. Putus dah, tak sunat lagi. Tak sunat. Anak saya dah sunat, saya kecil lagi 6 tahun dah sunat. Kalau jawab gitu. Betul kan? Baru dia ada akal. Tapi kita tak ada lah nak kasar begitu dengan orang tua, kesian. Tapi yang kita kesiannya sebab apa? Dia tu ahli masjid, ATK masjid. Bila kita tegur, dia tak dengar. Kita balik, sampai balik rumah, ambil kitab bawa datang. Pakcik tunggu sekejap, saya nak datang semula. Tunggu dia, buka kitab. Bila kita baca kitab, dia tak kerti. Degil pula. Tok Imam kata macam tu. Habis. Tok Imam kata begitu. Kita siap bawa kitab, Sahih Muslim, Sahih Bukhari baca. Bawa lagi kitab Sabil Muhtadin, Arsyad Al-Banjari. Nak cerita budak kecil kita boleh duduk dengan sok. Tak ada dia kata pakai Tok Imam dia. Sedih. Tapi benda ni lama-lama makin kurang bila ramainya para ustaz telah menceritakan benda yang sama. So to change bad habit, it takes time. Sebab tu bad habit ni die hard, very difficult. Tapi kita kena usaha, kena jelaskan, kena terangkan. Bawa anak, peduli ke dia. Berkeras dia. Tak balik kat kita. Dia ambil je anak kita ambil tak semula. Biar dia penat. Biar kita kena bertegas. Dah tegakkan dalil pun tak faham. Ni lah orang jahil. Dah jahil, kemudian kita ajar, jahil lagi. Sampai nak kena kata, saya ni ustaz. Saya tauliah ni nama pakcik ni, saya mengajar. Buat dia juga. Sebab kita tak mengajar kat masjid dia. Tak dikenali. Nasib lah kamu. Kasihan manusia ni. Tu sampai bahasa kasar nak sebut sampai tahap tu. Unik orang kita. Masya Allah. Tak cerita pengalaman ni banyak sekali. Pernah satu kali tu, seorang pakcik tu, setelah bagi salam dia, saya pun nak cakap dengan dia. Tegur dia sebab dia tak cukup rakaat. Tak cukup satu. Dia kata shh. La ilaha illallah. Dia ingat lepas solat tu tak boleh cakap. Dia tengah berzikir ni. Shh. Saya kata pakcik ni, saya nak kata sesuatu ni pakcik. Pakcik tadi solat tu tak cukup rakaat. Pakcik datang masbuk, imam dah bangkit daripada rukuk, pakcik pergi takbir. Tiba-tiba pakcik bagi salam sama dengan saya. Sama dengan imam. Tak cukup, tambah lagi satu. Dia blur je.
Lepas tu seolah tengok kita macam tak nampak. Buat dia, buat tak tahu. Saya pergi sikit lagi. Kasihan. Tapi pakcik tu konsisten. Dia kuliah duduk. Kuliah kita boleh duduk. Tu. Konsisten istiqamah. Jadi satu kesimpulan penting. Bukan orang yang datang masjid tu semua orang yang berpengetahuan. Bahkan ada di antara mereka tu pengalaman. Duduk belakang imam. Setiap solat. Rupanya tak pandai baca Quran. Berani dia duduk belakang imam. Ahli jaga puasa. Siap masjid. Sebab apa? Sebab apa kita tahu? Sebab dia datang belajar kita dengan kita baca Iqra. Belajar Iqra. Tapi alhamdulillah ada kesedaran. Tapi takjub duduk belakang imam tu. Kalau imam batal dia buatnya entahlah macam mana dia jadi imam. Hanya menghafal baca Fatihah. Masya Allah, kesian. Ya, jadi sebab itu selalu disebut jangan menilai seseorang dari segi penampilan. Jangan menilai seseorang dari alim dia pergi masjid. Tak, belum tentu. Kita cek dulu semak dia. Duduk sama dia one to one tanya. So baca Quran tengok. Rupanya minta maaf lah ustaz, saya cuma hafal aja. Ya. Saya butuh huruf dia. Tanggungjawab dia dah belajar, tapi tak nak belajar malu. Imam pun kena tanyalah ahli karya dia. Sebab tu ahli jatuh kuasa ni dia kena juga disemak. Kefakihan dia tentang agama faham ke tak? Ya, dia mesti. Sebab tu manusia ni bencananya bila dia tak tahu kadar diri dia. Dia rasa dia alim, dia pandai. Padahal orang lain lebih alim daripada dia. Macam tadilah, ulang-ulang besar yang derot oleh orang kecil ni ibarat kambing yang menanduk gunung. Dia tu kambing aja. Nak pergi tanduk gunung. Macam dia menyalak bukit. Runtuh tak gunung? Patah kambing tu, tanduk dia. Tu kebodohan di atas kebodohan. Dia bukan jahil murakab lagi ni. Ya, kuadrat. Kuadran berapa tak tahu kalau matematik tu. Tu letak kuadran tu berapa. Ganda berapa tu. 1 kali 10 ganda berapa. Bilion dia. Apa jahil murakab dia. Ini satu lagi juga penyakit. Sebab tu orang kata bodoh sombong. Ya. Bodoh tak boleh diajar. Cerdik tak boleh diikut. Orang tu pandai dia. Betul kan? Bodoh tak boleh diajar. Ajar lagi bodoh dia. Ya. Cerdik tak boleh diikut. Pandai nama dia. Tu istilah orang dulu. Masya Allah. Tajam. Tengok. Dia ajar dalam Islam. Tapi itu adalah bukan masalah kita. Pendakwah itu adalah cabaran. Kena sabar. Tetap kena explain. Ada masanya cara lembut. Ada masanya cara kasar. Ya. Kalau ada degil sangat. Berkali-kali. Bagi semeh maut terus. Biar dia tua tak boleh bangun. Orang tua. Orang tua pun sama lah. Ya, bukan istilah tua muda. Tua tu dah patut lagi. Kena keras. Sebab apa? Tak berapa hari lagi dia nak meninggal dah. Tua ni bila-bila je dia nak mati. Kalau terlewat dapat maklumat tu dia berubah, kan rugi dia. Tu. Sebab hatinya terlalu keras. Ya, maka kita kena bukan pakai span lagi dah. Pakai tu berus dawai besi. Orang tua dulu kata. Macam apa? Tu buntut kuali yang hitam tu pakai span tak lut dia. Kena ambil berus dawai besi tu, gosok dia. Sampai dia berkilat balik. Macam tu lah dia. Tu kan drastik. Ada masa kena drastik, blunt, straightforward. Tak ada lagi budi bahasa je. Orang Melayu ni satu penyakit sebab apa? Budi bahasa, lemah lembut, sopan santun. Tak kena lah. Macam orang barat dia straightforward je. Nampak kasar. Tapi cara dia bagus. Dia tak keep in their heart. Kalau tak setuju dengan seorang, direct. Dan dia accept. Thank you very much for your advice. Thank you. Kita tak boleh tegur sikit dah. Allah mulalah sakit hati, kecil hati. Tak tegur sampai mati. Padahal kita tegur. Kita tegur sikit aja. Ya. Apa tegurnya? Tu. Ya, anak dia main sepak bola kena pasu bunga kita mahal pecah beritahu. Tak tegur sampai mati. Ni penyakit negatif. Dia kena buang. Tapi dah ganti dah pasu. Dah ganti pun hatinya telah tercalar, terluka. Meninggalkan parut yang dalam. Tak bagus dah. Lepas tu komunikasi dengan kita. Ni manusia. Penyakit. Sebab apa? Tak letak agama di depan. Jadi orang yang berjiwa besar. Terima kasih. Thank you for your advice. Or for your nasihat. Itu teguran. Terima kasih. Baik terus. Kita habiskan ni sikit. Panjang sikit ni. Syarah dia banyak pula. Baginda SAW akan memberikan kepada setiap orang yang bersamanya dalam satu majlis bahagiannya. Ya, Nabi bagi hak setiap orang. Tengok, Nabi SAW tak beri tumpuan pada orang tertentu je. Dalam berbicara, Nabi SAW contohnya akan bercakap semua orang. Ada setengah orang masalah komunikasi. Dia bercakap dengan orang tertentu je. Padahal di atas meja dia tu ada 3 orang lagi kawan dia. Sehingga rasa seolah-olah majlis tu dia berdua je. Ini penyakit yang paling besar. Akhirnya apa? Timbul ketidakselesaan. Orang tu rasa kecil hati. Ya, ni penyakit. Macam kita lah berkawan 2 orang. Tiba-tiba kawan kita tu jumpa kawan dia. Dia lupa terus dengan kita. Dia bersembang dengan kawan tu. Ni penyakit. Ni berlaku. Ya. Elakkan. Ya.
Baginda SAW akan memberikan pada setiap orang yang bersamanya dalam satu majlis bahagiannya. Setiap orang yang duduk bersamanya akan merasai bahawa dialah orang yang paling mulia pada Rasulullah SAW. Nampak ni? Nabi SAW memuliakan semua orang at the same level, at par, semua sekali sama. Tak ada beza-beza. Ya, kau kaya, kau miskin kan Nabi SAW layan sama dalam satu majlis. Sesiapa saja yang duduk bersama Nabi SAW atau berbincang dengannya tentang suatu hajat, Baginda SAW akan bersabar. Mana apa? Nabi tak jemu. Nabi a very good listener. Ni, pay full attention. Dengar, menjauhi dan merasai. Nampak tu? Kita dah sebut sebelum ni tentang communication skill ketika ucapan Nabi SAW dalam bab itu. Baik. Ya. Sehingga mereka lah yang terlebih dahulu beredar daripada majlis. Mereka merasa terpuaskan dengan pelayanan Nabi SAW terhadap mereka. Sesiapa yang memohon sesuatu hajat daripada Baginda SAW, Baginda SAW tidak akan membiarkannya pulang melainkan dengan hajatnya atau pulang dengan kata-kata manis. Masya Allah. Sifat mesra Nabi SAW dan akhlaknya dirasai oleh semua orang. Maka sebab itulah Baginda SAW telah menjadi seumpama seorang bapa bagi mereka, dan mereka semua mempunyai hak yang sama. Ya, Nabi SAW tu dia melayan orang sama dengan wajah manis. Tak ada rasa macam Nabi SAW menunjukkan diri tak selesa dengan memeh wajah yang tak menyelesakan. Tak. Wajah manis. Walaupun barangkali yang disampaikan kepada Nabi SAW tu Nabi tak selesa dengannya, tapi Nabi SAW tetap menunjukkan wajah, memberi perhatian, senyum, serius dan sebagainya. Baik. Majlis Baginda SAW ialah majlis ya, yang dihiasi dengan ya, majlis keilmuan, hilm, iaitu kesabaran, ya, tenang, ya, malu, sabar dan amanah. Maknanya majlis Nabi SAW penuh tata tertib, adab, kesopanan tahap tinggi, ya, berjalan dengan baik, lancar, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada ya sembang-sembang ketika seseorang berbicara. Semua jadi good listener, beri perhatian, ya, tidak ada orang bercakap pada masa yang sama, dan begitulah seterusnya. Tidak ditinggikan suara-suara di dalamnya. Nampak? Apatah lagi di hadapan Nabi SAW dilarang. Mereka merendahkan suara di hadapan Nabi SAW. Tidak menengking-nengking, terpekik-terpekik, terjerit-jerit, macam orang yang berlaku sekarang ni. Tengok dalam parlimen tu, terpekik terlalu. Ya, tak patut seorang pemimpin menunjukkan akhlak yang buruk. Ya, live telecast tu, rakyat boleh tengok. Maka tak heranlah, ya, pemimpin adalah cerminan rakyat. Rakyat adalah cerminan pemimpin. Sebab tu rumus untuk mengubah sesuatu negara, ya, hendaklah kita bertakwa. Maka kita akan dapatlah pemimpin yang bertakwa. Kalau pemimpin itu tak bertakwa, sebenarnya kita tu yang tak bertakwa. Betul kan? Tak sempurna. Tu yang kaedah. Jangan salahkan pemimpin. Salahkan diri kita. Ubah diri kita. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kaedah rumusan perubahan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ni rumus dia yang ditinggalkan oleh sebagian besar umat Islam. Kerja dia nak berubah pemerintah dia. Tak akan berubah negara tu. Tak akan menuju tol macam mana? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tak akan jumpa. Kecuali dua-duanya adalah selaras. Satu hala, satu tujuan, ya, satu matlamat. Tabiat sama. Rakyat yang bertakwa, pemimpinnya akan bertakwa. Ya, pemimpin bertakwa, maka rakyat bertakwa. Jadi rumusnya semua orang ya kena berubah menjadi bertakwa. Maka Allah akan bagi kita pemimpin yang bertakwa seperti yang mana yang kita idam-idamkan. Ya, berubah. Ya. Tidak saling kata-mengata tentang kehormatan orang lain. Tidak akan disebar atau akan diwar-warkan kesalahan dan kesilapan orang lain. Ini banyak dilanggar oleh umat Islam. Dia suka menyebarkan aib sesama, aib pemerintah. Ya, meluncur laju je daripada lisan dia seperti air yang mengalir deras. Pemimpin korak, rasuah, macamlah dia baik sangat. Ya, macam-macam lah. Ini semua dilarang. Dan itu telah kita pelajari dalam akidah. Ya, akidah salaf melarang kita sebagai rakyat menyebut keburukan, mencemooh, mencaci, memaki, menghina. Yang boleh kita sebut adalah iaitu mendoakan kebaikan bagi mereka, ya, iaitu memuji kebaikan mereka. Ya. Ini kaedahnya untuk menjaga apa? Keamanan dan ketenteraman. Kemudian mereka semua merasai sama, setara antara satu sama lain. Tak ada seorang rasa dia lebih hebat daripada yang lain. Tak adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa dia orang yang paling hebat sekali di zamannya di kalangan para sahabat. Tak pernah. Walaupun ya orang menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah yang terbaik. Memang akidah Ahlussunnah mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4.
Sebab Quran sendiri, hadis sendiri menyebut demikian. Mereka adalah muhajirin, orang yang paling awal. Di kalangan orang muhajirin, siapa yang paling utama? Tentu yang mula-mula masuk Islam. Mesti. Tapi dengan mula-mulanya mereka itu al-awwalun, mereka tidak menyombong diri, membangga, declare. Ya, awak siapa? Baru masuk Islam. Itu pun dah hujung-hujung lah. Saya ni, tahu, saya. Saya ni ikut sunnah ni, lawang lah. Taiko ni, otai ni. Itu sombong namanya. Tak ada di kalangan para sahabat seperti itu. Ya. Kamu tu mu'alaf, apa tahu? Oh, sedap kata kamu mu'alaf. Padahal kawan tu dah 10 tahun dah Islam. Dia ni yang 30 tahun dah Islam. Lebih tak cerdik daripada mu'alaf ni. Orang kita mesti ada istilah juga. Padahal kawan tu Islam dah bertahun, dah puluh dah. Bercucu-cicit, panggil mu'alaf lagi. Mu'alaf apa je? Kawan tu dah Islam lama dah. Mu'alaf ni kalau hari ni masuk Islam esok, 2-3 hari, 4 hari, panggil mu'alaf betul lah. Tapi dalam transition tu bila dah berlalu lama, tak boleh lagi dah. Dia seorang Muslim, betul kan? Ni, diskredit orang. Ya, baik. Malah mereka saling melebihkan orang lain dengan melihat ketakwaannya, saling bersifat tawaduk, menghormati yang lebih tua dan mengasihi yang kecil atau muda. Mengutamakan orang-orang yang berhajat atau memerlukan dan menjaga hak orang yang tiada, yakni tidak hadir dalam majlis. Maksudnya, siapa yang tidak hadir dalam majlis, mereka jaga kehormatannya. Tak macam kita. Oi, orang tu tak datang, apa lagi dia taruh cukup-cukup lah, dia kritik lah, dia bantai lah. Kawan tak ada. Tak sempat nak defend. Kalau ada tak berani dia cakap gitu. Ni penyakit penakut. Orang tak ada depan kita bukan main lagi kita. Ui, hebat. Dia berapi-rapi cakap. Bila orang duduk depan kita, senyap nikus. Itulah dia, orang yang bacul. Orang yang bacul ni biasanya orang yang tidak memiliki apa-apa. Ni penyakit. Macam tadi lah. Ya, ui, kritik hebat. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kamu tu apa ada? Baca pun salah, huraian pun salah, faham pun salah. Tapi bila dia tegur, lagi degil aja. Lagi sombong. Alangkah baiknya mengaku saja. Ni dia mula datang. Syubhat sana kona, baring. Satu pun tak kena. Kasihanlah diri kamu, wahai orang-orang yang tertipu dengan kesombongan. Ya, lebih baiklah kamu masuk bidang yang kamu ahli. Jangan masuk satu bidang yang kamu tidak memiliki ilmu tentang itu. Kalau tidak, kebinasaanlah yang akan menimpa kamu. Ya, sementara hayat masih dikandung badan, insafilah diri. Kerana apa yang kita lakukan itu adalah iaitu kita telah mencalarkan harga diri, kehormatan seorang ulama yang rabbani. Kalau dia salah, tegur dengan cara yang betul. Tapi ini langsung, ya, kamu tu yang salah, bukan dia. Maka bertaubatlah kepada Allah. Insaflah. Ya, kerana pintu taubat Allah terbuka luas. Jangan tertipu dengan kesombongan. Kelak kebinasaanlah yang kamu raih. Tidak di negeri akhirat, di dunia. Dan Allah itu dia maha adil. Dia akan menjaga orang-orang yang pilihan di kalangan manusia, iaitu para walinya, apatah lagi. Ya, baik, selesai sudah. Ya, huraian yang sangat panjang. Sebenarnya kalau dihurai masih lagi panjang. Tapi cukuplah dengan apa yang sekadarnya yang dapat disampaikan. Faedah daripada hadis yang ke-336 berkaitan dengan iaitu babu ma jaa fi tawadhu'i Rasulullah SAW. Iaitu kita berhenti pada hadis ini. InsyaAllah panjang umur. Ya, malam nanti kita akan sambung pada hadis yang ke-8, iaitu hadis yang ke-337. Dan insyaAllah kuliah pada malam ini akan dipercepatkan, iaitu selepas waktu maghrib. Nanti akan dimaklumkan. Ya, kerana selepas isyak ya, ada kuliah yang lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mencontohi akhlak Nabi SAW sebagaimana yang dipaparkan dalam hadis yang panjang ini. Menghalusi akhlak kita, bersikap menghormati orang-orang yang wajib kita hormati, supaya dengan itu nanti kita dapat bersama dengan mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita dan menghimpunkan kita bersama pengarang kitab ini, Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, bersama dengan Nabi SAW di dalam syurga Firdaus, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.